Salam sejahtera kepada Puan Suhana dan rakan-rakan sekalian. Nama saya ialah Chong Kah Hua. Sebelum saya mula menyentuh topik hari ini, iaitu rukun negara mampu membetulkan masyarakat Malaysia yang bersatu padu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana diberi peluang untuk mengongsikan pandangan saya tentang topik ini. Malaysia merupakan negara yang unik kerana terdiri daripada kepelbagaian bangsa, agama dan budaya. Keharmonian dalam kemajmukan ini menjadikan Malaysia negara yang unik dan sering dicontohi oleh masyarakat antarabangsa. Tidak dapat dinafikan bahawa ideologi kebangsaan Malaysia, iaitu rukun negara yang dihasilkan, telah mengatasi segala perbezaan yang terdapat dalam masyarakat berbilang kaum di negara ini. Kejayaan rukun negara adalah kerana ideologi tersebut bersifat umum dan mencuba untuk membina lingkaran yang luas sehingga pada titik akhirnya dapat mengatur tata kelakuan, mengendalikan dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan yang sebenarnya bercirikan Malaysia. Rukun negara sebagai falsafah negara dan pendekatan baru ke arah mewujudkan sebuah negara bangsa yang stabil telah diisytiharkan secara rasmi pada 31 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong. Kewujudan ideologi tersebut adalah untuk mengelakkan daripada berulangnya peristiwa 13 Mei 1969. Rentetan peristiwa tersebut telah memberi pengajaran yang penting bahawa rukun negara haruslah dipahami oleh setiap rakyat dan diamalkan dengan sepenuhnya supaya segala hikmat-hikmat yang terkandung di sebalik tiap-tiap perkataan dan kalimat rukun negara itu benar-benar menjadi darah daging. 5 prinsip rukun negara yang diwujudkan ini adalah dibentuk berdasarkan acuan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan juga agama. Prinsip-prinsip yang terpinat ini iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, serta kesopanan dan kesusilaan adalah bagi memperkukuh perpaduan kaum. Pertama sekali, saya ingin mengongsikan tentang prinsip ketiga rukun negara iaitu keluhuran perlembagaan. Perlembagaan merupakan undang-undang yang tertinggi yang menjadi asas pembentukan sesebuah negara. Luhur pula membawa maksud tinggi dan mulia. Prinsip ini menggariskan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak, agama Islam sebagai agama rasmi, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kebebasan hak asasi, hak kewarganegaraan dan kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Perlembagaan dijadikan dokumen rasmi dan di dalamnya terkandung segala peraturan dan prinsip sebagai panduan kepada kerajaan yang memerintah. Dengan ini, rakyat akan mengetahui hala tuju pentadbiran negara dan hal ini menjamin kerajaan menunaikan tanggungjawab kepada rakyat melalui peruntukan yang terkandung di dalamnya. Setiap warga negara wajib menghormati kandungan maksud dan latar belakang sejarah perlembagaan. Perlembagaan Malaysia menjamin taat setiap rakyat tidak berbelah bahagi kepada negara dan juga menjamin hak asasi dan kebebasan rakyat seperti berpersatuan, beragama dan memiliki harta. Selain itu, dalam Perkara 153 memperuntukkan peranan Yang di-Pertuan Agong dalam menjaga dan memelihara hak istimewa serta kedudukan orang Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Hak istimewa itu contohnya dalam perkhidmatan awam, beasiswa, kemudahan pendidikan serta pemberian lesen perniagaan dan perdagangan. Walau bagaimanapun, pelaksanaan perkara ini perlu dilakukan dengan berhati-hati agar kaum-kaum lain tidak diabaikan. Antaranya pemberian taraf kewarganegaraan Malaysia kepada mereka yang layak sebagaimana yang termaktub di dalam perlembagaan negara itu sendiri. Walaupun bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi, namun perkembangan bahasa-bahasa lain adalah tidak dihalang atau disekat. Malah bahasa Inggeris sendiri dijadikan bahasa kedua Malaysia. Jelaslah di sini rukun negara yang digubah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Diharapkan penghayatan prinsip ini akan menghindari rakyat daripada perbuatan salah laku yang mengancam kestabilan dan keamanan negara. Seterusnya, kedaulatan undang-undang merupakan prinsip rukun negara yang keempat. Undang-undang negara yang ditubuhkan berdasarkan perlembagaan negara. Setiap rakyat tarafnya sama dari sisi undang-undang. Oleh itu, kebebasan hak asasi terjamin bagi semua warga negara seperti kebebasan beragama, kebebasan memiliki harta benda,
dan perlindungan yang sama dari sisi undang-undang. Hukuman akan dikenakan kepada sesiapa yang melanggar undang-undang. Terdapat 3 pihak yang bertanggungjawab untuk memelihara undang-undang, iaitu penguatkuasa seperti pihak polis, mahkamah yang memainkan peranan pelaksanaan undang-undang, dan rakyat sebagai golongan yang perlu mematuhi undang-undang. Tanpa undang-undang, hidup bermasyarakat dan bernegara tidak boleh diteruskan dengan licin dan stabil. Oleh yang demikian, undang-undang tidak boleh dipersendakan, sebaliknya mesti dipatuhi dan dihormati demi kelangsungan hidup bernegara yang aman dan kesejahteraan negara. Dengan ini, pemahaman dan penghayatan terhadap prinsip rukun negara amat penting untuk menjauhi rakyat daripada perbuatan salah laku. Tuntutan kepada prinsip keempat ini adalah supaya kita sama-sama menghormati undang-undang dan berusaha menyokong penguatkuasaannya serta memelihara kedaulatannya. Kepentingan kedaulatan undang-undang terselah terutamanya pada tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Pada 16 Mac 2020, jam 10 malam waktu Malaysia, Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi ucapan secara langsung di televisyen dan secara rasmi mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Semasa perintah itu, Polis Diraja Malaysia mengadakan sekatan jalan raya di seluruh negara, manakala bermula dari 22 Mac, Angkatan Tentera Malaysia akan digerakkan untuk membantu pihak PDRM bagi memastikan keberkesanan perintah tersebut. Tanpa kerjasama PDRM dengan Angkatan Tentera untuk mengawal pergerakan rakyat, pastinya susah bagi memastikan kelancaran mengawal wabak coronavirus yang menular di negara kita. Kemampuan Malaysia bagi mengamal prinsip keempat rukun negara terbukti apabila kes positif coronavirus semakin menurun dan kekal rendah. Sudah terang lagi bersuluh, ikatan persefahaman antara pelbagai kaum yang menjadi tugu penggerak negara sangat penting. Ikatan ini bukan terbina hanya sekali mata saja, ianya memakan masa yang begitu lama. Bagi mewujudkan perpaduan generasi kini, kita seharusnya peka dengan rukun negara dan menghayati erti yang sebenarnya kewujudan rukun negara. Hal ini demikian kerana rukun negara bukan sahaja untuk dihafal atau diikrarkan, tetapi diterapkan dalam kehidupan seharian warga negara Malaysia. Menurut Tun Abdul Razak, rahsia kesempurnaan rukun negara ialah pada amalannya. Tanpa amalan rukun negara akan menjadi sejepit dokumen yang tidak mempunyai makna. Justeru, semangat rukun negara ini perlu diteruskan kerana ia sangat relevan dalam menangani krisis negara tidak kira ancaman daripada dalam dan luar negara. Dengan berpegang teguh kepada prinsip rukun negara, mampu menjadi rakyat Malaysia yang bersatu padu, kukuh dan berwibawa bagi menghadapi apa saja cabaran. Terima kasih.